Salam sejahtera, nama saya Grace Ong. Dalam video ini saya akan membincangkan 4 faktor luaran yang mempengaruhi prestasi organisasi dan juga cara untuk mengatasinya. Faktor luaran ini adalah faktor yang wujud di luar organisasi yang dapat memberikan tekanan dan juga kesan terhadap operasi dan kemungkinan prestasi organisasi tersebut akan menjadi merosot. Faktor yang pertama adalah faktor perubahan cuaca dan iklim yang melampau. Faktor ini mempengaruhi tingkah laku pelanggan ataupun pengguna mengikut keperluan ataupun produk yang mereka ingin belikan. Sebagai contoh, organisasi tersebut memiliki pusat percutian yang berhampiran dengan pantai, dan pada masa itu cuaca sangat panas dan mungkin musim kemarau. Dengan keadaan seperti itu, organisasi tersebut mungkin tidak mempunyai pelanggan yang mencukupi untuk mengekalkan keuntungan perniagaan itu. Perubahan iklim juga dapat memberikan kesan langsung kepada ketersediaan sumber semula jadi. Perubahan iklim seperti banjir kilat dapat mempengaruhi pengeluaran pertanian dan membawa kepada tahap penyakit tanaman yang lebih tinggi. Akibatnya, setiap perniagaan yang membeli biji-bijian, daging, buah-buahan dan juga sayur-sayuran dari petani akan kehilangan uang dan juga pelanggan. Faktor persekitaran yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga kelangsungan perniagaan tidak dapat dikawal sepenuhnya. Namun satu-satunya perkara yang boleh dilakukan adalah mengamalkan langkah pencegahan untuk mengurangkan risiko. Caranya adalah dengan menggunakan analisis PESTLE, PESTLE, untuk lebih memahami dan mengenal pasti ancaman dan peluang alam sekitar. Analisis PESTLE ini memberikan pandangan sepenuhnya mengenai faktor politik, sosial, ekonomi, undang-undang dan juga persekitaran dan juga teknologi, untuk dijadikan sebagai garis panduan supaya organisasi tersebut mempunyai cukup maklumat untuk membuat rancangan awal dalam penubuhan organisasi. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ini mempengaruhi kuasa beli dan gaya pembelanjaan pengguna serta perubahan harga barang. Jika ekonomi menurun, pendapatan para pengguna juga turut menurun dan menyebabkan perubahan dari segi kuasa beli dan juga gaya pembelanjaan mereka. Apabila kuasa beli pengguna menurun, maka aktiviti perniagaan organisasi tersebut juga turut merosot. Arti kata lain, kuasa beli dan gaya pembelanjaan pengguna adalah bergantung kepada pendapatan mereka. Jika pendapatan mereka meningkat, maka kuasa beli juga turut meningkat. Dari segi perubahan harga barang pula, jika sesebuah organisasi itu meningkatkan harga barang dengan secara mendadak, maka pembeli tidak akan membeli barang itu karena harganya yang mahal. Hal ini karena pengguna lebih memilih untuk membeli barangan yang berkualitas tinggi tetapi harganya yang murah. Disebabkan kekurangan pembelian daripada pengguna, maka aktiviti perniagaan juga turut menjadi semakin merosot. Oleh itu, bagi mengekalkan kestabilan pendapatan pengguna, sesebuah organisasi tersebut harus mengekalkan keuntungan mereka supaya ekonomi organisasi itu stabil dan seterusnya dapat membantu aktiviti perniagaan berjalan dengan lancar. Faktor seterusnya adalah faktor persaingan. Persaingan adalah satu proses yang melibatkan satu individu ataupun kelompok yang saling membuat sesuatu untuk mencapai keuntungan masing-masing. Persaingan ini sering berlaku apabila dua organisasi tersebut mengeluarkan ataupun menjualkan produk yang sama di tempat yang sama, sehingga salah satu organisasi itu merasakan ianya seperti ancaman yang boleh menggagalkan operasi mereka. Jika kedua pihak itu berfikiran positif dalam persaingan, maka tidak akan menjadi masalah untuk kedua-dua pihak. Namun ada juga organisasi yang berfikiran negatif dalam persaingan dan akan menyebabkan perselisihan paham di antara kedua pihak tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, mereka terasa diancam, sedangkan pihak yang lain sebenarnya tidak ada niat apa-apa untuk menggagalkan operasi ataupun prestasi mereka.
Selain itu, persaingan dari segi harga barang juga turut mempengaruhi kuasa beli pengguna. Sebagai contoh, terdapat dua organisasi itu menjual ataupun mengeluarkan produk yang sama tetapi harga yang berbeza. Jika dibandingkan dengan harga, sudah pasti pengguna akan membeli harga yang murah. Jualan harga yang mahal akan menyebabkan kekurangan pelanggan ataupun pengguna dan akhirnya menyebabkan prestasi, operasi dan juga ekonomi organisasi tersebut menjadi semakin merosot. Bagi mengelakkan hal ini berlaku, sesebuah organisasi perlu mempunyai satu strategi yang baik dalam berdaya saing agar dapat mengatasi persaingannya. Antaranya ialah strategi perbezaan dari segi produk, jenama dan harga dan juga promosi. Yang pertama adalah dari segi produk. Keupayaan untuk menghasilkan produk yang berbeza secara tidak langsung akan meningkatkan nilainya kepada pengguna. Pengguna sanggup membayar lebih ke atas produk yang dapat memberikan kepuasan di luar jangkaan mereka. Contohnya, sewaktu mengisi minyak kendaraan, pengguna mengharapkan untuk mendapatkan perkhidmatan yang lebih seperti mencuci cermin kereta. Hal ini dapat memuaskan hati pengguna dan pasti mereka akan ingin untuk datang ke tempat itu lagi. Seterusnya adalah jenama. Jenama yang dikeluarkan perlulah unik dan juga lebih menonjol berbanding jenama-jenama yang lain agar dapat memastikan pengguna mudah untuk mengingati jenama keluaran organisasi tersebut. Dari segi harga pula, seperti yang sudah dikatakan tadi, meletakkan harga yang lebih rendah daripada pesaing jika ada mengeluarkan ataupun menghasilkan produk yang sama. Tetapi jika tidak ada mengeluarkan produk yang sama, maka letakkan pada harga yang lebih tinggi. Dan akhir sekali adalah dari segi promosi. Kaedah promosi yang berbeza mampu menarik hati pelanggan ataupun pengguna untuk membeli produk tersebut. Perkara ini akan memberi kesan yang baik terhadap prestasi organisasi tersebut. Terdapat organisasi yang masih menggunakan kaedah lama seperti melalui jualan runtuh. Jadi organisasi yang lain patut menggunakan kaedah yang selain daripada jualan runtuh untuk menarik hati pelanggan ataupun pengguna untuk membeli produk-produk mereka. Faktor yang terakhir adalah faktor teknologi. Kemajuan teknologi pada masa kini dapat membantu dalam prosedur kerja dalam sesebuah organisasi dan ia dipanggil sebagai teknologi operasi. Semua jenis industri, jabatan dan tugas yang berbeza memerlukan tahap teknologi operasi yang berlainan untuk berfungsi. Teknologi operasi ini telah banyak membantu untuk memudahkan pekerjaan dalam sesebuah organisasi. Namun masih ada organisasi yang lain masih mengamalkan gaya hidup lamanya untuk mengoperasi organisasinya. Sebagai contoh, dari segi promosi, kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan teknologi yang dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dengan orang yang lebih jauh, yaitu media sosial. Sesebuah organisasi boleh menciptakan akaun media sosialnya sendiri untuk mempromosikan produk jualannya. Walau bagaimanapun, ada juga organisasi yang masih menggunakan poster ataupun banner untuk mempromosikan produk mereka. Oleh itu, sesebuah organisasi perlu menekankan aktiviti penyelidikan dan juga sentiasa peka terhadap perubahan dan juga perkembangan teknologi dari semasa ke semasa. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.